On dulu semua. Okey, nanti ya, cikgu akan bagi kamu balik kamu punya draft soal selidik. Okey, dan kamu tengok apa kesilapan di sana. Okey. Selepas cikgu kembalikan, cikgu mau kamu betulkan mana yang tidak sesuai. Okey. Kemudian kamu boleh tanya cikgu lah melalui ketua kumpulan secara personal. Okey. Tapi make sure kamu betulkan ikut apa yang kamu kena faham objektif kajian kamu. Semua ada soalan kajian kamu tidak menepati objektif. Lain objektif kamu, lain soalan kamu. Sebab maksudnya kamu tidak tahu apa yang kamu nak buat. Kamu main tembak saja. Itu bahaya bila kamu buat final year project, kamu tak faham. Memang banyak kali kamu punya kertas kerja kena reject. Okey? Objektif lain, soalan lain. Maksudnya dia tidak menepati objektif kamu sendiri. Alright, nanti kamu tengok. Okay? Alright. Nanti cikgu akan send dalam WeChat sana. Kamu ambil draft yang cikgu sudah betulkan itu mengikut nombor kumpulan. Sebab cikgu sudah rename folder kamu. Folder kamu itu pun kamu tak rename sendiri. So, cikgu tolong kamu rename lah. Cikgu letak nombor kumpulan apa. So, kamu ambil lah kumpulan sendiri masing-masing dalam WeChat group sana nanti. Okay? Alright, kamu boleh turn off kamu punya kamera. Dan kita akan sambung dengan bab 3. Sebab hari itu kita bab 3 kita berhenti di bahagian masih half setengah kita berhenti. Kita berhenti di slide 28 sebenarnya. Apa kita ke belakang. Okey. Itu kita berhenti di subtopik berkenaan dengan kedatangan Islam dalam tamadun Melayu. Okey, masih tentang agama Islam. Dan agama ini merupakan dikatakan satu elemen sangat penting dan sangat berkaitan dengan perkembangan tamadun Melayu. Okey? Sangat berkaitan dengan perkembangan tamadun Melayu. Sebab kamu tahu kan, Melayu biasa dikaitkan dengan Islam. Right? Dan rantau Melayu iaitu ketempatan orang Melayu di taluki. Maksudnya disebarkan dengan pendekatan dakwah iaitu aktiviti penyebaran agama Islam tanpa memerlukan paksaan atau kekerasan. Sebab itu di rantau Melayu ramai penduduk memeluk agama Islam. Tapi ini mendatangkan kesan juga terhadap masyarakat Melayu yang mana penyebaran agama Islam ini memberi harapan baru, sinar baru untuk mereka mencorakkan, membentuk tamadun mereka ke arah satu tamadun yang akan sempurna. Okey, kerana mereka akan memerintah berdasarkan ajaran agama iaitu panduan wahyu daripada Tuhan iaitu ilahi dan tidak mengenepikan peranan akal manusia. So, nilai keislaman ini ditemui dalam hampir segenap aspek dalam kehidupan masyarakat dalam tamadun Melayu. Okay. Kita lihat beberapa teori berkenaan dengan kedatangan agama Islam juga. So banyak sebenarnya agama Islam ini banyak teori mengatakan asal dari mana agama Islam ini dibawa masuk daripada negara India. Ada juga teori mengatakan agama Islam asal daripada negara China. Ada teori juga yang mengatakan agama Islam sebenarnya asal daripada Arab. Okey. Dapat dengar sebab cikgu punya internet menunjukkan line cikgu unstable. Dapat dengar? Dapat dengar suara tak? Kelas? Ada di sana tak kamu? Dapat Okey, kalau kamu tak dapat dengar, kena beritahu cepat-cepat. Okey, Islam ini dibawa daripada negara India. Seperti ini didukung oleh golongan Orientalis Barat yang buat kajian tentang perkembangan agama Islam di
bahagian timur seperti orientalis barat bernama Snow Hogronje, B. Harrison, Arnold, Whittam dan lain-lain. Mereka ini mengadakan hubungan perniagaan dan kebudayaan. Menurut teori mereka lah, agama Islam ini berlaku bila wujud hubungan perniagaan dan kebudayaan antara masyarakat Nusantara dengan pedagang di India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masihi. Sebab itu mereka ini cenderung atau suka mengatakan bahawa agama Islam ini tiba di Nusantara pada abad ke-13 Masihi. Sedangkan kalau ikut sejarah Islam dia di alam Melayu pada abad ke-7 Masihi lagi. So ini yang dikatakan ada sedikit bercanggah dengan kedatangan agama Islam. Tarikh. Okay. Dan pendapat Orientalis Barat ini pula seorang pengkaji bernama Mukid mengatakan Islam datang daripada daerah Gujarat di India. Okey, di daerah Gujarat di India dan berdasarkan penemuan batu nisan. Kamu tahu batu nisan tu ni kalau orang Islam dia meninggal dunia, mereka punya kubur ada satu batu warna biru. Itu nisan. Okey, yang bertempat di Pasai. Padahal Pasai ini bukan di Gujarat, bukan di India. Okey, tapi dia punya teori sejarah dia memang ada sedikit bercanggah. Dia jumpa batu nisan di Pasai bertarikh 1428 dan Gerisik bertarikh 1419. Ini bertempat di Gujarat. Gujarat ke India ni, Pasai and Gerisik bukan di India, di Indonesia. So ini bercanggah dengan fakta sejarah iaitu Kesultanan Pasai sebenarnya menerima Islam awal lagi daripada tarikh yang diberi. Tarikh pun tidak bersamaan iaitu Kesultanan Pasai terima Islam pada tahun 1042 sedangkan Gujarat India dalam Kesultanan Delhi terima Islam pada 1301 Masihi. So tarikh ini bercanggah juga. So ini mungkin punya kajian sejarah tidak sah. Okey, dia bercanggah tidak. Kemudian seorang pengkaji bernama Thomas Renaud pula mengatakan Islam dibawa oleh pedagang India Muslim dari daerah Bangala atau Malabar. So ini mengikut pegangan mazhab Syafi'i, penduduk di daerah Bangala atau Malabar ini sama dengan pegangan penduduk di Nusantara. So Thomas ini dia berdasarkan pegangan mazhab. Maksudnya kalau macam Kristian kita pun ada mazhab tertentu kan, kita ada Katolik, kita ada Methodist, kita ada Protestan. Orang Islam pun ada, mereka ada mazhab Syafi'i dengan satu lagi mazhab iaitu mazhab Hanafi. So dia kata pegangan mazhab Syafi'i penduduk di daerah Bangala dan Malabar sama dengan pegangan mazhab orang Islam di Nusantara. Dan pegangan mazhab di Gujarat pula adalah mazhab Hanafi. Ini disokong oleh seorang pengkaji bernama Harrison, tetapi ahli sejarah lain tidak terima sebab pada pendapat mereka, penduduk di daerah Bangala dan Malabar bukan memegang pegangan agama Islam menurut mazhab Syafi'i. Ada sebab tertentu dia kata tak sama, walaupun Thomas mengatakan ia sama. Okey, so bercanggah. Kemudian ada teori mengatakan agama Islam ini berasal daripada negara China. Ini berdasarkan laporan orang Cina Islam sendiri, maksudnya orang Cina yang beragama Islam yang mengatakan orang Arab Islam telah datang ke negara China pada zaman pemerintahan Maharaja Tai Swing dari dinasti Tang. Okay, bukti dia, pendakwa Wahab Abi Kapsyah di Kanton pergi ke sana atas utusan, atas arahan Rasulullah. Okay. So pendakwa Sa'ad bin Abi Waqqas pula merupakan seorang pengasas Masjid Wan Shinzi di Kanton, juga pergi ke sana atas arahan Utsman Ibnu Affan. Okey. Dan kemudian berikutan itu berlaku pemberontakan, serangan besar tercetus di Kanton pada 878 Masihi kerana perasaan tidak puas hati dengan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh orang Islam di China. Nah, ini mereka berdasarkan bukti ini menyebabkan Islam berasal dari China. Terus ramai 100,000 orang asing terbunuh, majoriti dia orang Arab. Dan orang Arab Islam yang ada di Kanton pula mencari perlindungan di Nusantara lalu memperkenalkan Islam. So daripada teori ini yang dikatakan
hubungan erat juga, daripada itu juga mereka mengatakan ada hubungan rapat antara Islam dengan Cina bila terjalin hubungan Khalifah Abu Jadal dari kerajaan Bani Abbasiyah yang pernah menghantar 10,000 orang tentera Islam yang berpusat di Turkestan untuk bantu Maharaja Cina iaitu Maharaja San Sung untuk mengalahkan pemberontakan menentangnya. Okey, so kerajaan Cina telah beri pelbagai kemudahan dan bantuan kepada orang Islam di negara Cina. Ini salah satu lagi bukti mengatakan Islam datang daripada Cina. Kemudian bukti seterusnya bila Islam wujud di Champa. Ya. Ini berdasarkan penemuan batu nisan yang wujud tulisan Harf Sufi, tulisan Arab bertarikh 1039 dan mereka juga jumpa tugu batu jugalah yang bertarikh 1025 dan 1039 Masihi yang mencatatkan hukum-hukum dalam ajaran agama Islam. Juga menemui batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu. Ini menunjukkan bukti dia macam bersanggah sikitlah sebab Champa ini bukan di China. Kuala Berang juga bukan di China. Okay, so ada percanggahan di situ. Kemudian Islam juga dikatakan berasal daripada negara Arab. Ini dapat sokongan kebanyakan ahli sejarah yang mengatakan memang asal Islam adalah dari Arab. Okey, so banyak yang menyokong. So bukti dia ada bukti petapkan jelas, mungkin pertempatan jelas pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebelum tahun 1883 Masihi. Dan ini diperkuatkan lagi, dipertahankan lagi oleh sejarah tempatan iaitu Prof. Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan disokong teori ini oleh Prof. Hamka. Prof. Dr. Hamka seorang ahli sejarah. Okay. Kemudian ada hujah sokongan mengatakan Islam berasal daripada Arab melalui pengaruh Asia Barat dalam tulisan Jawi kerana mereka menemui huruf dalam tulisan tersebut sama dengan huruf Arab. Dan berlaku juga penambahan beberapa huruf yang tak ada dalam huruf Arab seperti ada pengaruh daripada kerajaan Parsi iaitu penggunaan perkataan ga dengan ca dan huruf tempatan yang diubah sesuai daripada huruf Arab iaitu menggunakan na, pa dan juga nya. Ini lagi hujah yang memperkuatkan Islam daripada Arab. Kemudian cara membaca bacaan Al-Quran di Nusantara sama dengan cara bacaan di Asia Timur atau Timur Tengah, tapi tidak sama dengan bacaan yang ada di India dan China. Itu lagi salah satu bukti dia lah. Dan berlaku juga proses mengislamkan raja-raja di alam Melayu oleh pendakwah Timur Tengah. Bila Sultan Muzaffar Shah memeluk Islam, iaitu asal dia nama dia Maharaja Derba II, Sultan Kedah daripada Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad dari Yaman, dan Sultan Muhammad Shah ini adalah nama asal dia para Meswara, juga memeluk Islam daripada Sheikh Abdul Aziz daripada Jeddah. Okay. Kemudian pengaruh Arab juga terdapat dalam perkataan-perkataan Melayu iaitu dalam kitab, surat, kertas dan ilmu. Dan nama-nama orang Melayu juga berunsurkan kearapan. Orang Arab pun menggunakan bin dan binti. That's why nama orang Melayu Islam sekarang pun ada bin and binti. Kemudian sukatan pengajian tradisional juga ada unsur pengajian yang ada di Timur Tengah iaitu di Arab dengan menghuraikan akidah, aliran mazhab, tasawuf dan tarekat. Okay. Kemudian perdagangan Arab juga di alam Melayu melalui pelabuhan Yaman, iaitu yang ada di Arab, iaitu pelabuhan Hadramaut menjadi tempat persinggahan para pedagang seluruh dunia, termasuklah pedagang datang dari tanah Melayu. So barang dagangan mereka adalah seperti rempah ratus. That's why orang Arab sangat terkenal dengan rempah ratus. Even masakan mereka pun memang sangat banyak rempah. Okay. Kemudian kapur barus. Kapur barus ini kalau tak silap mereka guna untuk orang Islam yang meninggal dunia. Adalah cara mereka guna kapur barus ni. Okay. Yang mana semua ini tercatat dalam kitab Al-Quran dan juga surah Al-Insan. Okay. Juga terdapat pengaruh perbendaharaan kata dan tata bahasa Arab dalam bahasa Melayu seperti penggunaan, maksudnya ada pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu seperti perkataan fakir, syukur, sahabat, kertas, dakwat, sultan dan soleh. Itu pinjaman daripada bahasa Arab.
Kemudian berlaku proses pengislaman para pemerintah iaitu daripada Kesultanan Melayu Melaka ke Kesultanan Melayu Sulu di alam Melayu dibuat oleh para pedagang Arab atau Daulat Arab. Tapi tiada catatan kedatangan Islam di alam Melayu oleh pendakwa berketurunan India atau ini tak ada catatan, tak ada bukti. So pendakwahan Islamiah juga berlaku ke atas kerajaan alam Melayu oleh Khalifah, iaitu Sriwijaya diislamkan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan memelukkan agama Islam juga oleh Raja Sri Darbaman, iaitu pemerintah Sri Buza Islam pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Khalifah Nahuda dan 100 orang Muslim juga diislamkan pada zaman Khalifah Maksud, iaitu pada Abbasiyah, sampai di negeri Perak, Sumatera untuk armada dakwah Islamiah. Kemudian keturunan raja-raja Melayu juga berasal daripada Al-Abaid, iaitu dari Brunei, Pontianak, Aceh, Perlis, Patani, Champa, Pahang, Terengganu dan Johor. Ada unsur-unsur orang Arab di sana. Kemudian kita lihat kesan dan pengaruh Islam ke atas tamadun Melayu. Sebenarnya kesan dia banyak mencorakkan keadaan hidup masyarakat di alam Melayu, iaitu daripada cara hidup atau budaya Islam telah diasimilasikan, maksudnya telah diadaptasi ke dalam budaya masyarakat Asia Tenggara, cara hidup orang Islam. Begitu juga sikap yang mementingkan ilmu kerana perkembangan pendidikan dan institusi pendidikan formal di alam Melayu. Juga pengaruh sistem pemerintahan Islam diamalkan bila wujud dalam institusi kesultanan. Mereka mengamalkan kesultanan di alam Melayu. Kemudian kesenian Islam pun diadaptasi bila wujud seni khat, seni bina dan seni ukir masyarakat Asia Tenggara. Kemudian dalam sistem ekonomi Islam juga wujud institusi ekonomi seperti Baitul Mal, unsur-unsur halal dan haram, halangan amalan riba, penindasan dan penipuan yang dibenci oleh agama Islam. Kemudian wujud semangat jihad untuk menentang penjajahan. Kemudian juga pengaruh daripada segi mutu bahasa dan kesusastraan bila ianya berkembang dengan baik di alam Melayu. Itu antara pengaruh Islam ke dalam tamadun Melayu. Kemudian kita lihat peranan tamadun Melayu dalam membentuk tamadun Malaysia. So, kewujudan Malaysia sekarang adalah sebagai sebuah negara sebenarnya lanjutan daripada kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu terawal seperti Kerajaan Melayu Melaka, Johor, Perak dan sebagainya. Dan ia menjadi asal dan landasan untuk tamadun Malaysia. Jadi peranan tamadun Melayu dalam pembinaan tamadun Malaysia sebenarnya meliputi beberapa aspek seperti sistem perundangan tradisional, kemudian agama Islam dan adat istiadat Melayu, begitu juga dengan nilai peradaban bangsa dalam tamadun Melayu, kemudian hubungan tamadun Melayu dengan tamadun lain di Malaysia, begitu juga dengan kedudukan orang Melayu bila diberi keutamaan, kemudian semangat pengamalan semangat kebangsaan dan jati diri kebangsaan, kemudian menerapkan nilai-nilai murni dalam Islam ke dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia, begitu juga dengan pengamalan sistem pembankan Islam bila wujud bank seperti Bank Islam untuk kegunaan dan juga tabung haji untuk kegunaan orang Melayu yang beragama Islam di Malaysia. Itu maksudnya peranan tamadun Melayu dalam membina tamadun Malaysia. Kita lihat kesinambungan tamadun Melayu dan tamadun Malaysia ini. Tamadun Malaysia ada sekarang sebenarnya proses sejarah yang bersambung dan terbukti melalui pelbagai sumber sejarah arkeologi. So, jelas sekali paksi dan landasan utama menyumbang kepada pembinaan dan memantapkan tamadun Malaysia. Seterusnya memantapkan tamadun Melayu kerana wujud asas sistem pemerintahan berdasarkan tamadun Melayu, sistem perundangan juga, dan agama dan adat istiadat orang Islam dan kedudukan dan peranan bahasa Melayu diutamakan. So, dia ada berkaitan tamadun Melayu dengan pembinaan tamadun Malaysia. Dan kesimpulannya untuk bab ini, tamadun Melayu sebenarnya muncul kerana kemunculan tamadun awal. Ingat, memang tamadun Melayu berasaskan tamadun awal. Dan kemunculan tamadun awal ini membantu sebenarnya dan beri kesan positif untuk membina tamadun Melayu seterusnya.
membina Malaysia. Dan kerajaan Melayu awal sebenarnya sudah kuat kerana mereka sudah awal lagi sudah menerima pengaruh agama Islam, yang mana agama ini banyak membawa perubahan corak pemikiran dan sosiopolitik masyarakat Melayu. Sebab itu terbentuklah kerajaan-kerajaan Melayu Islam sebagai zaman kegemilangan dari dulu sampai sekarang. Seterusnya diteruskan dengan kemunculan atau kemajuan tamadun Malaysia kini. Okey. Kelas ada soalan setakat ini tentang bab 3. Ada soalan tentang bab 3? Ada. Tak ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, kamu boleh teruskan dengan latihan dalam Moodle, tapi latihan tu kamu hanya boleh akses dalam pukul 10.30. Okey? 10.30 nanti baru kamu boleh akses latihan tersebut. Okey, cikgu nak kamu buat latihan ini dan hantar sebelum pukul 12.30 hari ini. Okey? Sebelum pukul 12.30 hari. Ada soalan berkenaan dengan latihan? Okey, kamu boleh akses pukul 10.30. Okey, kemudian cikgu nak kamu siapkan, pastikan hantar sebelum pukul 12.30 hari. Okey, melalui Moodle juga. Cikgu tak terima kalau kamu tak siap dan kamu hantar ke email. No. Okey. Kalau kamu ada masalah lain, that's why pukul 11.45 kamu sudah cuba untuk submit ke dalam Moodle. So, kalau ada masalah lain, beritahu cikgu awal-awal, bukan after. Faham kelas? Faham dengan arahan? Okey Alright, nanti sebentar lagi kamu buat latihan dulu, cikgu akan cek balik kamu punya soalan survey dan hantar dalam WeChat sana kamu tengok sendiri. Okey? Boleh? Hari Rabu untuk bab seterusnya. Jangan lupa replacement kelas untuk kita hari Jumaat ini minggu ni pukul 3 petang. Okey? Pukul 3 petang. Alright? Okey. Kita jumpa balik dalam Zoom next week dan sekarang kamu boleh sambung dengan latihan. Okey, bye-bye.